Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin rahmati oleh Allah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu pada malam ni, dan insya-Allah pada malam ni kita akan tengok hadis yang berikutnya, hadis ke-54 muka surat 114 bagi tuan-tuan yang ada kitab. Kita agak kesuntukan masa, jadi saya akan terjemah terus hadis tu insya-Allah. Kemarau di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, telah ditimpa ke atas manusia kemarau pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jumaat, bangun seorang badui. Maka berkata ia, "Ya Rasulullah SAW, telah binasalah harta dan laparlah keluarga, maka berdoalah kepada Allah untuk kami." Baik. Ketika ini Nabi SAW sedang khutbah Jumaat. Waktu Nabi SAW khutbah ni adalah dalam tempoh kemarau yang sangat teruk dan sangat panjang berlaku di Madinah, sehingga menyebabkan rumah ataupun kelaparan, anak-anak, binatang ternakan, tanaman dan sebagainya, ataupun sumber-sumber utama kehidupan ketika tu dah lumpuh lah. Ekonomi semua dah kita kata dalam keadaan yang sangat kritikal ketika tu. Maka ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, makanya bangun seorang badui. Badui ni saya pernah cerita kat tuan-tuan dan perempuan. Badui ni adalah Arab yang duduk di kampung, yang duduk di pendalaman. Biasanya mereka hidup dalam keadaan berpindah. Dia duduk satu tempat, lama sikit dia boring, dia pindah. Dia boring, dia pindah. Pindah pun tak mana pun, tepi tu je. Bukan pindah apartmen, pergi rumah teres ke apa, tak ada. Padang pasir tu juga. Cuma view dia, pasir dia tinggi sikit, view pasir dia tak tinggi sikit. Macam tu je. Dia tak bermasyarakat lah, badui ni. Dia, isteri dia, bewok seekor unta, macam tu hidup dia. Dia tak kawan orang sangat. Dia tak ada komuniti, dia tak tahu berjiran. Dia jenis kasar, jenis tak reti. Banyaklah kisah-kisah Arabi atau Badui ni dia main dekat Nabi SAW dalam bahasa yang kasar. Tengah majlis yang kencing dalam masjid tu, masa Nabi ada dalam masjid, ada orang Arab kencing dalam masjid. Tu Arab Badui dah tu. Dia tak tahu. Kencing dalam masjid tu dia tak tahu. Dia ingat okey, tak ada masalah. Dia kata Nabi tanah, dia pergi je. Dia tak tahu adab, kesopanan dan kesusilaan. Dia tak tahu semua benda tu. Dia tahu, dia nak. Dia tak mau, macam tu. Pernah Nabi ceramah, dia masuk dalam masjid, dia tanya, bila kiamat? Kiamat bila kiamat? Kiamat bila kiamat? Dia itu. Sahabat kata, duduk ni. Orang tengah majlis ni. Sagi Nabi cakap kan, duduk. Dia jenis tak tahu. Bila main majlis kena duduk dulu, bagi salam dekat orang, dia tak tahu. Dia main kat Nabi SAW. Nabi pakai rida. Nabi main, dia main. Orang ramai ni, dia main jalan, dia rentap. Rentap kain rida Nabi tu. Dia rentak tu, merah. Dia kata, i'tini min malika la min mali abika. Berikan pada kamu, berikan pada aku harta yang dimiliki oleh kamu, bukan harta yang dimiliki oleh ayah kamu. Itu bahasa Damansara lah, Kuala Lumpur. Kalau bahasa Pulau Pinang, ni
bagi kat aku duit hang, duit bapa hang aku tak mau. Macam tu kasarnya. Sahabat marah lah. Nabi masuk, Nabi bagi kat dia duit, Nabi kata kat dia, dekat luar tu orang duk bara kat hang. Cuba hang cakap elok-elok balik. Dia keluar, dia kata, tadi aku tak suka sangat kat Madinah. Tadi aku tak suka sangat kat Nabi. Sekarang aku paling sayang sekali Nabi. Aku paling sayang sekali Madinah. Sambil di tangan dia ada duit yang banyak. Dia jenis macam tu. Dia tak tahu adab macam tu. Jadi tengah-tengah dalam khutbah macam tu, dia bangkit, dia tanya dekat Nabi SAW. Apa dia kata? Dia kata, ya Rasulullah SAW, halakal malu waja'al ayalu fada'allah halana. Wahai Rasulullah SAW, harta benda kami telah musnah. Waja'al ayal, dan laparlah ahli anak-anak keluarga kami semua lapar. Dan fada'allah halana, doalah pada Allah pada kami. Ada dua benda di sini. Satu, tengah Nabi khutbah, dia cakap dengan Nabi. Maka Nabi SAW pun, tadi kita baca, Nabi respon dengan cakap dia. Maka kata ulama, andai sekiranya ada apa-apa isu yang berkaitan dan bersangkutan dan benda yang berkepentingan, boleh makmum dia cakap dengan khatib tadi. Dan khatib tadi boleh cakap juga. Bukan bermakna Jumaat ni tak boleh cakap langsung. Contoh, saya bagi contoh, kadang-kadang ada benda yang membahayakan, ada ular ataupun ada kebakaran. Maka kita duduk di bawah tu, cakap lah. Beritahu lah, kata ada ular di situ. Ular tu nak gigit Tok Imam lah. Kita duduk, Tok Imam, dah mati saja tu. Tak ada semayang jenazah. Boleh cakap. Dan khatib ni juga dia boleh proaktif. Boleh. Dia tengok anak-anak belakang. Saya menasihatkan anak-anak yang berada di saf atas, bahagian atas masjid, minta tolong kerjasama, jaga suara anda, mengganggu khatib di bawah. Dan jemaah lain yang nak dengar khutbah. Adik-adik dengar tak belakang ni, khatib abang ni. Oi, tu yang baju biru tu. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Dia boleh interaksi. Jangan baca je teks apa jadi tak tahu lantak apa lah. Itu. Boleh. Yang kedua, sebab apa sahabat tidak berdoa? Sahabat boleh saja berdoa. Kerana doa ni adalah hak milik masing-masing, semua orang boleh berdoa. Sebab apa? Perlu para sahabat meminta supaya Nabi SAW mendoakan mereka. Kerana apa? Kerana tahap mustajab Nabi SAW tu jauh lebih hebat daripada orang-orang yang lain. Jadi sahabat faham kemuliaan baginda Nabi SAW, taqarrubnya dengan Allah, maka sahabat minta tolong doa kepada Nabi SAW. Begitu juga kaum Nabi Allah Musa AS. Apabila mereka nak minuman, mereka tak doa ke Allah, mereka minta pada Nabi Musa supaya Nabi Musa request dengan Allah supaya kami dapat minum minuman. Wa idis tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min huthnata asyrata aina. Apabila Bani Israel minta supaya diberi minuman kepada Musa AS, dan Musa AS apa dia buat? Dia pun diwahyukan oleh Allah supaya memukul batu yang ada di hadapan mereka itu dengan tongkat yang diberikan oleh Allah. Maknanya Bani Israel dan para sahabat juga mengetahui kemuliaan Nabi-Nabi yang ada pada mereka. Daripada bahagian ni apa kita boleh ambil? Maka bagus kalau kita ada sesuatu hajat, kita minta orang yang lebih baik doakan untuk itu untuk kita. Atau orang yang lebih alim. Atau orang yang kita nampak dia taqarrub dengan Allah. Selalu kita tengok tempat kerja kita, bagus dia, duha tak pernah tinggal. Ada je waktu tak ada. Kita tengok ada surau sembahyang duha. Kita tengah function raya, dia boleh lari sembahyang duha. Maksudnya duha ni satu benda penting untuk dia. Dan kita pun tengok dia ni orang yang selalu rajin baca Quran, orang yang baik lah. Tak salah kita ada satu masalah, kita serabut dengan benda, suami, isteri, keluarga, anak, tempat kerja dan sebagainya, sakit dan sebagainya, kita beritahu, boleh tak tolong doa pada sekian-sekian, anak saya tak sihat? Boleh. Kerana kita mengetahui kemuliaan atau tak orang tu, dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sambung. Maka ia mengangkat dua tangannya dan
tiada kami melihat pada langit sepotong awan pun. Okey. Jadi cerita tadi yang saya cakap Badui tadi tu tanya bila kiamat tadi tu, Nabi tak respon segera. Nabi teruskan ceramah dia, kemudian baru Nabi respon pada orang tadi tu. Adapun untuk isu ni, Nabi segera respon. Maknanya apa? Bila Badui tu dia cakap, dia kata, wahai Rasulullah, doa lah, kami tak ada makan, panas semua. Terus Nabi angkat tangan, Nabi doa. Respon itu adalah berdasarkan pada prioriti atau keutamaan sesuatu. Sebab ini isu melibatkan apa? Keselamatan, isu melibatkan kematian, kehidupan. Maka Nabi SAW terus berdoa untuk hujan. Maka ini juga menjadi dalil boleh kita doa hujan walaupun kita tak sembahyang istisqa khas untuk hujan. Tapi kita ambil doa hujan tu, kita masukkan di dalam khutbah Jumaat boleh. Saya kira pernah kita di Pulau Pinang ni ada satu isu yang panas sehingga Aitam Dam pun macam nak kering, susah sangat. Maka pihak Jabatan Agama memasukkan doa hujan tadi tu di dalam khutbah Jumaat. Mana dalil dia? Dalil dia ni lah dalil dia. Walaupun Nabi tak semayang untuk doa untuk semayang minta hujan, Nabi SAW ada di khutbah Jumaat, Nabi terus doa supaya diturunkan hujan. Kemudian berlaku satu benda yang pelik. Dan tiada, kata Sayyidina Anas bin Malik, wa ma nara fis samai faza'atan. Tidak kami melihat di langit sepotong awan pun demi yang diriku dalam kuasanya, tiada ia meletakkan akan tangan hinggalah bertaburan atau berseleraklah awan seperti bukit-bukit keadaannya. Jadi bila Nabi SAW doa dan kata Sayyidina Anas bin Malik, kami tak nampak buat awan. Maksudnya langit saja ada kat situ. Tapi ada satu keajaiban berlaku. Bila? Awan tak ada, tapi hujan turun mencurah-curah. Maksudnya mustajab doa Nabi SAW. Sebelum tangan Nabi turun. Nabi doa kat tangan tinggi. Kemudian Nabi turun ke tangan, on the way duk turun tu, nampak macam hujan dah turun dah. Dan turun hujan tu bukan sikit. Macam mana tahap turun hujan tu? Maka dihujani kami pada hari itu. Kami, pada hari kami itu, dengan cara demikian. Itu, Kemudian, maka tiada huruf turun daripada mimbar hingga aku lihat akan air hujan turun menitis atas janggutnya sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak hujan yang turun sehingga basah janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basahlah juga sebab dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bumbungnya adalah daun-daun tamar sahaja. Jadi bila hujan turun dengan lebat, celah-celah tu dia turun, dia kena juga muka Nabi yang sedang berkhutbah ketika itu. Maka dihujani pada kami pada hari itu dengan cara demikian itu, dan juga pada esok hari, lusa berikutnya sampai Jumaat yang lainnya. Maknanya Jumaat tu turun hujan on the spot, dan tu turun hujan. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, seminggu direct hujan turun tak henti-henti. Maka bangun Badui itu, atau katanya orang lain. Sayyidina Anas bin Malik tak pasti. Aku tak ingatlah siapa yang bangun. Adakah the same person yang Badui yang minggu lepas tu, ataupun orang lain, aku tak pasti. Cuma masa Nabi tengah khutbah, ada seorang lagi pula bangun. Dia kata apa? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahaddamal bina'u wa ghariqal malu fad'ullaha lana. Wahai Rasulullah SAW, binasalah binaan-binaan kami. Rumah-rumah daripada tanah liat dan sebagainya yang dibuat tu, bila hujan turun dengan berterusan, maka struktur rumah tu dah mula rosak. Ada bahagian-bahagian yang dah mula runtuh lah kita kata. Tenggelam pula harta benda kami. Rasulullah, banyak sangat pula hujan. Tak henti-henti pula hujan. Maka Nabi SAW angkat tangannya dan berdoa. Doa ni tuan-tuan kalau boleh kita hafal lah. Doa apa ni? Doa supaya mengelakkan hujan.
Contohlah kita ada apa-apa benda, kalau kita tu pinjam motor lah terutamanya kan, lepas tu hujan ke apa-apa, boleh je baca doa ni. Apa doa dia? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Apa makna dia? Hadis ni Bukhari boleh baca doa ni. Ya Allah, hujanlah di sekeliling kami, jangan turun atas kami. Maknanya, wahai Allah, hujan ni kau bagi turun tak apa. Cuma kami ni duk ada dekat sini, jadi urusan seharian kami jadi tergendala. Hujan turun, tapi boleh tak minta tolong hujan tu turun di keliling kami. Maksudnya kawasan yang tak ada penempatan. Tak ada orang yang boleh terganggu kehidupan seharian dia dengan hujan yang lebat ni. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujan yang turun ini kau biarlah dia turun di sekeliling kami, jangan turun di atas kami direct gitu. Okey. Sebab apa Nabi tak tahu ke hujan? Nabi kan duduk dengan mereka. Nabi tahu kan rumah-rumah jadi rosak. Nabi tahu juga semua-semua benda. Sebab apa Nabi kena tunggu sahabat habaq baru Nabi nak doa? Adakah Nabi seorang pemimpin yang tidak prihatin dengan apa yang berlaku pada masyarakat? Jawapan dia ialah Nabi SAW ni, dia kira macam ni. Apa sahaja yang Allah buat kepada umat dia atau kepada Nabi ni, benda tu adalah baik. Nabi SAW tahu Allah ni tak akan zalimi hamba dia. Walaupun kita nampak macam sesuatu benda tu tak baik, tapi bila Allah buat dekat kita, Allah takdirkan untuk kita, benda tu di luar kemampuan kita. Walaupun hujan turun, kita nampak banjir dan sebagainya, tapi ada banyak benda faedah di sebalik tu. Kita pause, saya bagi contoh lah kat tuan-tuan. Kadang-kadang kan kita tengok, kita marah. Nyamuk lah kita kata kan. Nyamuk tu kita marah dia. Nyamuk ni dia gigit kita. Kita jadi demam, denggi, masuk hospital. Disebabkan denggi. Tapi tuan-tuan tahu tak, disebabkan di sebalik sekok nyamuk tu, Allah sediakan jutaan rezeki untuk jutaan orang. Macam mana jutaan rezeki untuk jutaan orang? Kalau nyamuk tu mai, kawasan tu terlalu banyak kes denggi, Jabatan Kesihatan akan buat apa? Kementerian Kesihatan, KKM, mereka akan hantar staff dia untuk buat fogging tambahan. Sama ada asak, atau kalau teruk sangat, dia akan main pukul 5 pagi kalau sebelum subuh. Apa maknanya di situ? Geng-geng KKM boleh claim OT pada bulan tu. Rezeki dia pun lebih bulan tu. Mungkin kita tak nampak. Orang yang nak supply foggingnya barang tu, dia tu Allah bagi rezeki kat dia pula. Minyak kereta untuk main ke situ, berhenti di Shell, berhenti di Petronas, di Petron, dapat rezeki tu pula. Di sebalik nyamuk tu ada tak benda lagi? Ada. Orang buat reset untuk nyamuk kan. Reset tu bukan satu jenis ya. Dia jenis hak panjang, hak jenis pendek, hak jenis 2 lubang. Nyamuk mati cepat. Dia tulis di situ. Dalam kurungan, cepat habis. Nanti hampa beli baru. Sebab 2. Kalau 1 dia keluar lambat. Dia buh 2. Kalau buh 8 kita nampak macam banyak keluar. Tapi kita tak tahu benda tu cepat habis, kita kena beli pula. Lepas tu ada pula jenis aerosol lah, jenis lingkaran lah, jenis tu. Dia bukan satu syarikat buat ubat nyamuk ni. Belum saja reset ada yang tu, ada yang ni, ada. Lepas tu kena buat iklan TV pula. Badan hak dia tu kan, Sazali, Bina Badan Dunia tu. Dia bagi dia tumbuk nyamuk. Reset, musnahkan. Banyak duit kat dia pula. Banyak lah tuan-tuan. Seekor nyamuk, di sebalik nyamuk tu ada jutaan manusia Allah huruf rezeki dia. Mungkin musibah bagi kita, tapi ramai orang dapat benda baik. Mungkin kita ingat hujan kena sampai banjir, baling yang tu yang ni sebagainya, tapi di sebalik banjir tu banyak rezeki Allah bagi. Makcik tu rumah dia 20 berapa puluh tahun dia duduk rumah buruk tu. Rumah dia belah tinggal apa? Tinggal tangga saja. Rezeki dia. Dia dapat rumah baru. Ustaz Abid Liu pergi buat rumah kat dia. Kalau tidak, bila dia dapat rumah baru? Tilam baru. Semua benda-benda baru orang dapat. Jadi Nabi SAW dia faham macam mana? Apa benda baik, aku tak mau halang. Tapi sebab apa Nabi doa juga? Sebab bila umat minta, walaupun request tu sekali sahaja, Nabi ni adalah pemimpin yang sangat concern dengan umat dia. Umat aku dah minta dah. Tak apa. Kita doa pada Allah. Kita doa, bukan kita
force Allah Ta'ala atau kita marah Allah, kita doa, wahai Allah, boleh tolong kami, kalau boleh hujan ni bagilah keliling kami, sebab dia jadi meresahkan umat kami dah. Nabi macam tu dengan Allah ni. Allah bagi 50 sembahyang, 50 pun 50 lah, tak apalah, balik lah. Nabi jenis tak request. Jumpa Nabi Ibrahim pun tak kata apa, sebab Nabi Ibrahim pun jenis macam tu. Lalu kat Nabi Ibrahim tahu dapat 50, Nabi Ibrahim kata tak apalah, Allah lebih tahu, Allah yang bagi benda tu. Tapi sampai Nabi Musa dia berhenti. Nabi Ibrahim dia macam tu. Bila dia kena baling dalam api, dia on the way dah. Daripada manjanik tu, lestik tu, on the way duk pergi. Jibril AS datang. Hamka dalam tafsir dia ada sebut hadis tu. Dia on the way duk pergi ke api ni. Jibril mai on the spot untuk tanya, ada alakah hajah? Ada tak apa-apa benda yang aku nak tolong? Nak tiup api ke? Nak kepak kepala Namrud ke? Apa? Bagi tahu. Ni on the way ni, duk pergi. Sepatutnya ketika tu pertolongan cemas lah. Tak apalah, buatlah apa-apa pun, lantaklah apa, janji aku selamat. Kita. Tapi Nabi Ibrahim kata apa? Amma ilaika fala. Ada, aku ada benda nak minta. Tapi bukan dengan kamu, wahai Jibril. Allah tahu. Aku nak lempar Nabi ni, Allah tahu. Biar Allah buat keputusan. Mati aku, mati syahid. Okey, mati syahid tak apa. Kalau Allah nak bagi aku dengan selamat, dengan apa cara yang kita tak pernah imagine, di luar kotak Allah arah ke api jadi sejuk. Okey, aku ikut je. Allah kata apa, aku ikut. Jadi bila lalu dia Nabi Ibrahim tak kata apa dekat Nabi SAW. Tapi jumpa Nabi Musa kata, balik pergi tanya balik. Sebab umat aku pun nampak macam nak berat dah tu. Umat aku semayang kan banyak pun. Tapi aku tengok mereka macam culas banyak. Cuba request dekat Allah. Maka Nabi SAW minta diskaun. Setengah ulama kata, bukan Nabi SAW, bukan Nabi Musa tu dia sengaja tahan. Sebab Nabi Musa ni dia seronok sembang dan tengok muka Nabi SAW. Tadi jumpa dah, sembang dah, bagi salam dah. Bila lalu balik tu macam tertunggu-tunggu je. Saja tahan. Nak bagi ada isu, nak sembang, nak seronok. Sebab Nabi Musa ni dia seronok dengan Nabi SAW. Ada setengah ulama syarah hadis tu macam tu. Tak apalah. Cuma bila Nabi biak, maknanya bukan Nabi ni orang yang tak ambil berat dengan umat, tapi Nabi lebih yakin dengan takdir Allah Ta'ala, tidak menzalimi umat. Tapi bila ada umat minta, Nabi terus doa supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan. Maka hujanilah di keliling kami dan jangan turun atas kami. Maka ia tiada mengisyarat dengan tangannya pihak langit, melainkan terbukalah dan jadilah kota Madinah seperti lubang yang mengalirlah lembah selama sebulan. Ulama cerita ketika Nabi khutbah, Nabi doa Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Nabi macam tolak di mana arah tangan Nabi bergerak, di situlah awan bergerak. Macam Nabi kata, okey pergi situ, okey pergi situ. Dia bergerak, pusing, cerah. Tadi awal mula-mula masa hujan tu tak ada awan. Jadi awan jadi banyak hujan. Kemudian bila Nabi arahkan, dia pun macam pergi ke tepi gitu. Jadi cerah, kawasan Madinah ni jadi cerah. Dan peliknya, ajaibnya, hebatnya, kata Sayyidina Anas bin Malik, macam cincin aku tengok Madinah ni. Macam cincin keliling gitu. Hujan still turun selama sebulan. Dan orang semua rasa selesa. Sebab apa? Sebab hujan tu mengalirkan kembali air-air. Kemudian tanaman jadi elok, kambing-kambing boleh pergi makan, kehidupan boleh macam biasa. Jadi bila mereka nak air, ada. Cuma benda tu tak kena kat mereka. Mereka seronok lah kalau hujan dalam keadaan macam tu. Mengalirlah lembah selama sebulan. Dan tiadalah datang seorang daripada mana-mana melainkan berceritalah ia dengan hujan lebat tu. Maknanya selepas daripada peristiwa tu, mana-mana orang main pun kira macam isu viral lah kita kata di Madinah ketika tu. Orang cerita betul dah hujan Nabi halau macam tu, kami selesa apa semua. Ada cerita tu lah. Orang luar main lah. Kira topik utama kalau raya time tu cerita tu lah. Semua pergi mana kedai kopi dia cerita pasal tu je. Macam tu. Baik. Saya tengok ada apa lagi di situ. Sahabat minta redha dengan takdir. Okey. Hadis berikutnya. Hadis ke-55. Beberapa sembahyang sunat sebelum dan sesudah fardu. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri raka'ataini
wa ba'daha raka'ataini wa ba'dal maghribi raka'ataini fi baitihi wa ba'dal isya'i raka'ataini wa kana la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansarifa fayusalli raka'atain. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli. Dalam bahasa Arab, kalau perkataan kana dia masuk dengan yusalli fi'il mudhari' di situ, bermakna perbuatan tu adalah secara continuously ataupun secara istimrar, berterusan. Antara amalan yang Nabi SAW selalu buat, kata Abdullah bin Umar, apa dia? Nabi akan semayang sebelum Zuhur 2 rakaat, selepas Zuhur 2 rakaat. Ini bab berkaitan dengan sembahyang sunat. Dalam riwayat lain menyebut bahawa sembahyang Zuhur, sunat sebelum Zuhur ni, sunat dibuat sebanyak 4 rakaat. Dan selepas Zuhur juga muakkad dibuat 2 dan ghairu muakkad 2. Tapi Nabi jarang tinggal 4 ni. Tapi hadis pada malam ni adalah berkaitan Abdullah bin Umar bagi tahu kat kita Nabi sembahyang Zuhur 2 rakaat sembahyang sunat. Okey, apa kita boleh faham daripada dua riwayat ni? Adakah Nabi ni dia tak konsisten? Maksudnya saat macam ni bukan. Bila Nabi SAW sebut pada kita berkaitan dua riwayat ni, sahabat riwayat, ini adalah sebagai rahmat kepada umatnya. Siapa nak buat 4, itu yang paling terbaik sekali. Kaedah fiqh menyebut ma aktsara fi'lan aktsara thawaba, atau ma aktsara fi'luhu aktsara thawabuhu. Apa benda yang kita banyak buat, maka banyaklah pahala kita dapat. Hang buat 4, hang dapat pahala 4. Hang buat 2, hang dapat pahala 2. Tapi 4 ni adalah ada kelebihan khusus yang lain yang Allah beri kepada 4 rakaat sebelum Zuhur ni. Katalah kita tu terlambat, ada urusan dan sebagainya, maka Nabi tak mau kita jangan tinggal terus qabliyah Zuhur ni. Semayanglah juga walaupun 2 rakaat. Macam tu. Hang dapat 2, hang semayang. Okey. Kalau ada ruang 4, bagus juga. Tapi nak buat 4, tuan-tuan, kenalah kita mai awal sikit. Contohnya, masa semayang Zuhur tu, masa azan kita dah sampai. La ilaha illallah, azan, tu kita takbir, insya-Allah Zuhur kita 4 rakaat tak mengganggu orang. Kalaulah kita semayang Zuhur, tapi kita jenis suka semayang 4, tapi suka main lambat. Orang nak qamat dah kita semayang 4. Jadi meresahkan orang. Qamat semayang belakang tiang hujung-hujung tak apa. Dia semayang betul-betul kat tepi tok imam. Ada perangai gitu. Jadi orang nak qamat, dia ni awak semayang pula. Dia tunggu pula dia. Kalau nak buat 4, boleh mai awal. Katalah tak larat hari tu letih sangat lah ustaz. Terutama orang perempuan semayang kat rumah. Nak buat 4 tak larat. Kelang kabut, ada function apakah. Semayang 2, boleh? Jangan tinggal. Macam tasbih selepas semayang tu, afdalnya 33. Tuan-tuan tahu tak ada hadis yang sebut kata, Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Boleh juga hasil pahala. Mana satu nak buat ni? 10 ke 33? Boleh? 10 boleh, 33 boleh. Sebab apa Nabi cakap ke tu? Memudahkan untuk kita. Jangan tinggal amal tu. Kalau sempat buat, 33 terbaik. Kelang kabut sangat buat 10. 10 pun hasil pahala juga. Mana yang bagus? Yang bagus tentulah yang lebih banyak. Lebih banyak sebut nama Allah, lebih banyak pahala kita dapat. Walhasilnya, jangan tinggal amalan tu. Jangan kita kata, Nabi ni macam Sat cakap macam ni, Sat cakap macam ni. Tak. Kerana 2 tu ada dalam 4 tak? Ada. Maksudnya hang buat 2 pun 4 juga. Hang buat 4 pun 4 juga. Melainkan Nabi kata 4 atau 20. Itu lain lah. 2 benda berbeza. Wa ba'daha raka'ataini wa ba'dal maghribi raka'ataini. Selepas maghrib 2 rakaat. Ni semua yang muakkad ni. Fi baitihi wa ba'dal isya'i raka'atain. Okey. Nabi semayang selepas maghrib di rumah 2 rakaat. Kalau qabliyah, bagusnya
kita semayang dekat masjid. Bila rumah kita jauh. Kalaulah rumah kita dekat tu je 13 tapak ya, maka bagus semayang kat rumah sebab mengimarahkan rumah kita juga dengan ibadat-ibadat sunat. Syarat dia jangan sampai kita terlambat disebabkan semayang sunat, fardu kita terlepas. Itu. Rumah saya jauh Ustaz, kena naik motor, traffic light lagi, tak tahulah kadang-kadang traffic light tu jenis lama. Kalau Zohor tu waktu tengah hari, macam tu kita main semayang kat masjid lebih bagus lagi. Sebab Nabi akan semayang kat rumah. Dah habis Nabi semayang kat rumah, Nabi masuk dalam masjid, Nabi akan kata dekat Sayyidina Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan semayang. Maknanya tolong iqamah, kita nak semayang dah. Jadi Sayyidina Bilal akan iqamah dan akan semayang. Nabi semayang kat rumah sebab rumah Nabi dekat. Dia selang tirai je masuk dalam masjid. Jadi kalau rumah kita jauh, kena naik lift, kena turun, lepas tu tak tahulah kadang-kadang lift ni macam tu, macam ni. Maka untuk menjaga ibadah fardu kita, maka kita semayang kat masjid. Tapi yang bagusnya lagi adalah semayang ba'd dia, semayang kat rumah. Kalau maghrib kita dah kuliah, semayang kat sini lah. Semayang isyak, boleh semayang kat rumah. Ba'd dia. Tengoklah. Saya tak tahulah Ustaz, kalau balik rumah biasa tak semayang lah. Lagi yang drama lah. Apa tu? Yang baru. Melur. Bantuan sikit orang perempuan. Kau daripada dan berlakon tahiyat akhir baik. Kami tak tengok gambar pun. Kami baik je. Yalah drama TV lah apa semua. Kebiasaannya saya try dah Ustaz. Memang balik rumah memang jahanam semayang sunat saya. Maka semayang siap-siap kat sini. Itu lebih selamat untuk kita. Sebab kita kadang-kadang yalah makan lah, sembang lah apa semua balik letih kita akan ketinggalan ibadat kita. Maka kita nampak macam tak boleh kawal diri bila ada kat rumah, semayang siap-siap kat rumah. Kat rumah semayang siap-siap kat surau. Kat rumah jangan biar kosong lah. Maknanya kat rumah tu kita buat duha ke, baca Quran ke. Maksudnya ibadat tu dia mesti bergerak. Ada kat rumah tu. Zikir ke, tasbih ke, apa ke. Kita tak nak isteri ke. Maksudnya benda agama ni dia berlega di rumah. Jangan biar kosong rumah tu. Bila masuk rumah kita rasa macam jauh dengan ibadat. Tak apa betul lah tu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dengan isteri dia akan bergilik qiyamul malam. Dia bangun semayang sampai satu peringkat, dia bangun pula, isteri dia pula bangun untuk ibadat, untuk separuh malam. Maknanya rumah dia malam tu sentiasa sibuk dengan ibadat. Dia lah. Jadi kita ni nak buat macam tu boleh. Kalau tak mampu, maksudnya bagi ada benda agama tu, bagi jalan kat rumah. Paling tak ada semayang tahajud ke, sekali-sekala duha. Kalau kita ada di rumah baca Quran, bagi benda tu bergerak. Wa kana la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansarifa fa yusalli raka'atain. Dan Nabi SAW semayang sesudah Jumaat hingga ia balik, kemudian semayang ia 2 rakaat. Nabi semayang ba'da Jumaat, Nabi buat di rumah baginda. Jumaat kita adalah orang yang berkerjaya dan bekerja Jumaat. Jadi kita tak balik di rumah. Maka kita boleh selesaikan siap-siap. Sebab apa Nabi balik semayang kat rumah? Kerana di zaman Nabi SAW, masjid yang asal tu dia tak besar mana. Dia kecil saja. Batang kurma, daun-daun kurma, macam tu je. Masjid biasa. Jadi bila Nabi SAW semayang dekat masjid, akan menyebabkan orang yang ada urusan, dia nak pi mana-mana, kerja dan sebagainya. Jadi dia tak boleh nak jadi nak pi. Sangkut sini, orang nak berjalan, jadi nak bergerak, jadi susah. Maka Nabi, okey, siapa dah kerja, balik lo. Tak apa, hamba balik. Aku balik rumah, aku semayang dengan tenang. Kata. Supaya tak ganggu siapa-siapa yang nak balik semayang dekat rumah. Isu tu adalah isu di zaman Nabi SAW. Ruang semayang agak terhad. Adapun di masjid-masjid kita, tuan-tuan, masjid timur besar, selesa, kita boleh duduk di depan, kita pun tak kacau orang. Siapa nak balik boleh balik, siapa nak semayang boleh semayang. Maka isu itu tidak timbul lagi. Kalau Jumaat cuti, kita nak balik semayang kat rumah, itu lebih afdal. Sekali-sekala masa cuti, kita ambil sunnah Nabi, balik semayang kat rumah. Kalau hari biasa, hari kerja, kita tak balik rumah, semayanglah di sini. Semayang di mana?
di masjid dan surau Jumaat yang kita pergi semayang siap-siap di situ, maka itu akan menyebabkan ibadat kita sekali-sekala waktu cuti bolehlah kita ikut sunnah baginda Nabi SAW. Jumaat ni cuti bagus ke? Tak cuti bagus. Mesti ke Jumaat cuti? Atau Jumaat tak payah cuti pun tak apa. Macam ni. Cuti pun boleh, tak cuti pun tak apa. Adakah cuti tu Islamik, tak cuti tu kufarik ke apa? Macam kafirik ke apa? Tak juga. Cuti tak apalah. Kerajaan negeri mana-mana yang dia buat cuti Jumaat dengan niat memudahkan orang untuk semayang. Jadi orang boleh pergi awal. Banyaklah lepas semayang ada benda-benda yang dia boleh buat, memudahkan untuk dia. Adapun ada negeri-negeri yang tak cuti Jumaat. Jadi maka apa kita boleh buat? Tak apa, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan apabila kamu selesai dah habis semayang, semua selesai dah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaran di muka bumi untuk mencari kelebihan rezeki yang Allah beri pada kamu. Maknanya lepas Jumaat sambung buat kerja lagi. Pun kerja tak apa, cuti cara je. Saya habaq kat tuan-tuan, orang tu kalau dia nak pi, dia nak dapat fadilat Jumaat dan sebagainya, kalau dia kerja pun dia akan usaha nak pi juga. Tapi kalau orang tu jenis malas, hang bagi cuti pun dia tidur kat rumah. Cuti pun dia pergi Jumaat masa dia qamah. Sebab dia jenis malas dah. Tapi orang tu jenis ambil berat. Pukul 12 dia habis kerja dia lari saat pergi makan. 12.30 dia boleh ada kat masjid dah, surau dah. Tu paling cepat dia boleh jaga. Sebab dia nak benda tu. Dia nak, boleh. Kalau Pulau Pinang cuti, alhamdulillah kita boleh ambil nikmat. Kalau Pulau Pinang tak cuti, tak payah pergi cekak baju siapa pun. Hampa ni semua kapiang ala pergi marah Jabatan Agama. Tak macam tu. Cuti, alhamdulillah. Tak cuti, yarhamkallah. Boleh, tak ada masalah. Hadis 56 kita baca sedia akan datang. Cuma saya bagi tahu kat tuan-tuan sikit gambaran apa berlaku. Hadis ini Nabi SAW pesan dekat para sahabat ketika itu adalah peperangan Ahzab. Nanti saya akan cerita kat tuan-tuan sedikit latar belakang sirah perang Ahzab tu apa, jadi bila, sebab apa Nabi SAW diserangi oleh orang-orang kafir di Mekah, bergabung pula dengan Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa dengan Yahudi Bani Nadir. Mereka tiga bergabung dan mereka belot dengan piagam Madinah. Mereka tak mau ikut perjanjian-perjanjian Nabi buat. Mereka belot, berlaku peperangan Ahzab. Yang perang Ahzab ni kita panggil dia macam perang Khandaq juga, parit yang besar. Dikorek parit dikeliling Madinah, dicadangkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi yang dalam sangat parit tu. Kuda yang paling champion, kuda perang yang hebat tu, lari laju macam mana pun dia tak boleh lepas. Dia tak boleh lepas parit tu. Dan kalau jatuh, dia tak boleh bangun daripada, dia tak boleh keluar daripada situ. Maksudnya kedalaman dikorek yang dalam. Nabi turun padang juga. Cuma ketika nak hantar beberapa tim-tim peperangan ni nak pergi, Nabi SAW pesan dekat para sahabat, nanti hampa sampai kat Bani Quraizah, kat kampung Yahudi sana tu, hampa semayang asar kat sana. Sampai sana, baru hampa semayang asar. Jadi sahabat bila berjalan, waktu asar dah masuk. Tapi dia tak sampai Bani Quraizah lagi. Depa. Dia nak suruh habis tu. Tak apa, nak habis sikit ya. Nabi SAW, Nabi pesan kat mereka, Nabi kata sampai dekat Bani Quraizah baru semayang. Tapi baru on the way dah masuk asar. Ada setengah sahabat kata, kita kena semayang asar sekarang ni. Setengah lagi sahabat kata, kan Nabi dah pesan sampai Bani Quraizah baru semayang. Bukan, itu kalau awal. Sekarang kita tak sampai lagi, lambat lagi nak sampai Bani Quraizah ni. Macam mana? Maka dua tim sahabat. Satu tim semayang on the spot di mana mereka ada. Walaupun tak sampai Bani Quraizah sebab mereka faham semayang awal waktu tu bagus. Satu lagi tim kata, tak boleh. Kami Nabi habang habis semayang asar ada ke? Waktu asar dah lupus dan luput ke? Tak kira. Mesti sampai di situ baru kami semayang. Maka mereka sampai di situ
baru mereka semayang. Bila mereka balik, bila dibentangkan laporan pada Nabi SAW, Nabi tak cela. Yang ni pun Nabi tak cela, tim A pun Nabi tak cela, tim B pun Nabi tak cela. Nabi kata, okey, tak apa, ini ijtihad hampa masing-masing, cara hampa faham. Maka kita, maknanya Nabi meraihkan perbezaan pendapat. Nabi meraihkan perbezaan pendapat. Janji dua-dua pendapat tu tak ada yang kata kita jangan sembahyang asar. Yang tu tak ada. Bagus itu. Yang tu kita akan bincang nanti siri akan datang. Kadang-kadang mazhab ni kata macam ni. Pandangan mazhab ni dia tak sama dengan pandangan mazhab ni. Mazhab ni faham macam ni, mazhab ni faham macam ni. Tapi ala kulihannya macam kunut subuh lah. Mazhab Imam Abu Hanifah kata Nabi tak buat selalu. Jadi di Mekah dia pakai pendapat, jadi dia tak buat kunut. Kita mazhab Imam Syafi'i ni dia faham bahawa kunut buat tiap-tiap hari. Jadi ada yang kata kunut tak, kunut tak. Jadi kita sebagai apa? Kita pegang mazhab Syafi'i, kita buat kunut macam biasa. Tapi kalau kita jumpa kawan-kawan kita mai daripada Bangladesh, daripada Pakistan, dia mai, contohnya dia tu hafal Quran, kita bagi dia jadi imam kawan kita, subuh tu dia tak baca kunut. Okey, tak ada masalah, kita tak payahlah baca. Meraihkan pendapat. Jadi dalam dua-dua pendapat ni, yang penting tak ada orang kata tak payah sembahyang subuh. Kalau Pakistan ni kata mazhab kami kata tak payah sembahyang subuh. Kalau dia cakap aku tu boleh rendam dia dalam kolah. Tu tak betul. Kunut benda biasa kecil je. Jadi yang kecilnya apa? Masa je. Masa lokasi sini, lokasi sana. Tapi ada tak sahabat berbeza tentang tak payah sembahyang asar? Tak ada. Dua-dua kena sembahyang asar. Jadi kalau kita faham benda tu dengan mudah, maka kita jadi senang. Jadi hang nak buat apa? Hang buat. Aku nak buat apa? Aku buat. Jadi isu tu selagi kita tak melanggar akidah basic dalam Islam, kita tak kata Allah tu ada dua, kita tak kata Nabi Muhammad ni bukan Nabi last, ada lagi Nabi last. Basic akidah tak ada khilaf. Benda kecil-kecil macam itulah, tahiyat, tahriku asabi', bila sebut nama Allah kita naik sikit, sebut nama Allah naik sikit. Kita Imam Syafi'i pegang gitu. Tak ada masalah. Tahiyat nuhal ni hang tak angkat tangan terus pun sembahyang hang sah. Sah sembahyang kita. At-tahiyyatul mubarakatus salawat asyhadu an la ilaha, dia buat bodoh ya. Sembahyang sah, tak ada masalah apa. Itu nama dia sunat sahaja. Sunat hai'ah, angkat boleh pahala, tak angkat pun tak ada apa masalah pun. Tak payah ganti dengan tangan lain. Tangan ni tak boleh, tangan lain jangan angkat. Sehari jadi macam isu pula. Angkat tangan tengah lah apa semua. Macam mana dia ni sembahyang mencarut pula ni? Jadi isu. Jadi benda mudah gitu ya. Jadi bila kita faham, kita tak akan ada masalah. Nanti kita bincang hadis tu dalam siri akan datang. Okey. Itu saja yang baik pada Allah. Yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.